Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada petang ini kita dapat menyambung kembali pengisian berkenaan dengan syurga yang didambakan, yang mana pada minggu lepas kita tidak dapat bersama, namun begitu alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang sekali lagi untuk kita sama-sama mempelajari tentang masa depan kita di hari akhirat yang kita sangat impikan, dan inilah matlamat hidup kita, iaitu ingin memperolehi syurga Allah Subhanahu wa taala. Petang ini kita masih lagi akan membincangkan beberapa perkara pada bab yang ke-12. Bab 12 pada petang ini kita akan terus membincangkan tentang apakah amal soleh yang boleh mengangkat diri kita kepada mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sila buka muka surat nombor 56. Muka surat nombor 56. Kita akan membincangkan tentang amalan-amalan yang boleh meninggikan darjat kita. Ini telah pun kita bincangkan sedikit sebanyak. Baik. Amalan-amalan yang boleh menaikkan diri kita kepada mendapat tingkatan yang tertinggi. Di antaranya telah kita ulas pada kuliah yang lalu, iaitu yang pertama. Yang pertama, kita beriman dan membenarkan Allah dan para rasul dengan sebenar-benar iman. Merupakan salah satu cara untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tingkatan yang tinggi di dalam syurga. Perkara pertama ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang kita lihat di sini adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang sahih menyebut tentang amalan yang pertama. Baik, kita terus pergi kepada amalan yang kedua, yang mana amalan kedua ini pun sebenarnya telah kita bincangkan pada kuliah yang lalu, iaitu amalan yang kedua adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kita telah baca orang yang berjihad ini mempunyai 100 tingkatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mati syahid, bagi orang-orang yang mengorbankan dirinya, hartanya untuk berperang menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita juga telah menyebutkan tentang amalan menginfakkan harta
amalan bersedekah, seperti mana yang telah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi apa yang kita nak bincangkan sambungannya adalah amalan yang keempat. Amalan yang keempat adalah berkaitan dengan 3 amalan, tetapi kita letakkan dalam satu perkara kerana hadis yang Nabi SAW sebutkan ini mempunyai 3 amalan. Amalan yang pertama adalah menyempurnakan wuduk dalam keadaan yang susah nak mengambil wuduk. Itu amalan yang pertama. Yang kedua adalah banyak berjalan ke masjid. Yang ketiga adalah berada kekal di dalam masjid, maknanya menunggu masuknya waktu solat kepada satu solat yang lain. Contohnya kalau sekarang zuhur kan, tadi kita zuhur, jadi ada orang dia tunggu sampai nak masuknya waktu asar. Itu di antara contohnya. Ataupun kalau maghrib dia tunggu sampai masuk waktu isyak. Itu amalan yang ketiga bagi tajuk yang keempat. Okay. Kita rujuk dalam hadis Nabi SAW. Sabda Nabi SAW, kita terus pergi kepada maksud hadisnya supaya kita dapat menjimatkan masa. Jadi kalau tuan-tuan nak baca matan hadis dalam bahasa Arab tu, ada dinyatakan dalam nota tersebut, kita terus pergi kepada terjemahan hadis. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, maukah kamu aku beritahu amalan yang mana amalan itu dapat menghapuskan kesalahan. Dan yang kedua dapat menaikkan darjat. Inilah yang kita nak bincangkan. Dari sudut menaikkan darjat. Bukan dapat sekadar dihapuskan dosa, tetapi Allah naik darjat kita. Maka para sahabat apabila dengar tentang isu ini, mereka pun menjawab dengan perkataan bala. Mereka kata bala. Bala ni macam kita bahasa Inggeris ni sebut of course. Kita kata sudah tentu ya Rasulullah. Kami nak tahu apa amalan tu. Maka Nabi SAW pun menjawab. Nabi kata menyempurnakan wuduk pada setiap keadaan yang sukar. Ini yang kita sebut tadi itu. Berwuduk kita tahu adalah wajib sebelum untuk kita bawa dalam ibadat salat. Berwuduk kena sempurna. Tetapi ada ketika kita susah nak mengambil wuduk. Mungkin kerana airnya terlalu sejuk, mungkin kerana airnya terlalu panas, dan kita ambil sikit-sikit sempurnakan anggota wuduk yang wajib diambil. Yang kedua, banyak melangkah ke masjid. Banyak berjalan dia ke masjid. Yang ketiga, menunggu solat selepas mengerjakan satu solat. Dan inilah yang ketiga. Ketiga-tiga ini Nabi SAW menggelarkan perbuatan itu adalah ar-ribat. Apa tu ar-ribat? Ar-ribat Nabi ulang sebanyak 2 kali. Nabi kata 3 amalan itulah ar-ribat. Nabi kata 3 amalan itu adalah ar-ribat. Ar-ribat ni ada berkaitan dengan tentera-tentera yang menjaga persempadanan kan. Itu pun dipanggil perbuatan ribat. Jadi kenapa 3 amalan ni Nabi panggil dia ar-ribat? Kerana tuan-tuan kenapa boleh nak sampai naik darjat? Kerana bukan senang amalan ni nak dibuat. Bukan senang. Tetapi memikirkan tentang ia adalah perintah Allah, dia adalah ibadat yang perlu dibuat, mereka sempurnakan juga wuduk.
Lepas tu nak berjalan ke masjid ni bukan senang. Orang kita kalau boleh, kalau masjid tu kalau boleh parkingnya betul-betul depan imam, depan imam lah kita nak parking. Ya, contoh. Tapi dia banyak berjalan. Berjalan ni penat. Kadang-kadang berpanas. Kan? Kadang-kadang dalam kesejukan. Tapi dia berjalan. Banyak melangkah pergi ke rumah Allah. Jadi usaha nak melangkah tu memerlukan semangat yang kuat, menyebabkan nanti darjatnya dapat dinaikkan oleh Allah. Lepas tu menunggu solat. Nak menunggu satu solat. Kita ni kalau boleh ada setengah-setengahnya, kalau boleh lepas solat tu kita nak cabut dah. Malah lah nak zikir lama-lama. Kan? Kalau boleh nak pendek-pendek je. Tapi ada orang dia duduk, dia tunggu lepas daripada solat kepada satu solat. Maka perbuatan tu memerlukan kesabaran. Kan tengok orang kat kanan kiri, tak ada orang kat sini ni. Aku seorang je ni. Cabut jugalah. Tetapi ada orang dia tunggu. Itu memerlukan perbuatan yang kuat, memerlukan semangat yang kuat. Oleh kerana itulah dijanjikan oleh Allah untuk menghapuskan kesalahan, dihapuskan dosa dan dinaikkan darjat. Hadis riwayat Muslim. Moga-moga kita boleh melakukan di antara 3 amal ini. Banyak melangkah ni dah ada peluang. Macam orang lelaki khususnya memang digalakkan, dituntut untuk pergi ke masjid untuk solat fardu. Lepas tu menunggu solat. Ambillah, kita belajarlah sama-sama. Kan kalau kita tak mampu nak tunggu lama antara zuhur dan asar, kita cubalah ambil waktu daripada maghrib dan isyak. Kan menunggu waktu solat. Okey. Kita pergi kepada perkara yang kelima. Amal yang berikutnya adalah orang yang beramal dengan Al-Quranul Karim. Ini dikaitkan juga dengan orang yang dia baca Quran secara tartil. Kita rujuk kepada hadis riwayat Abu Dawud dan riwayat Al-Imam Tirmidzi. Sabda Nabi SAW, dikatakan kepada orang yang mempunyai Al-Quran. Mempunyai Al-Quran ni kalau boleh ubah dia kepada perkataan ahlil Quran, li sahibil Quran. Kepada orang yang dia memang dekat dengan Al-Quran. Maka Allah kata kepada dia, bacalah dan naiklah. Dekat sinilah, dan naiklah ke atas tingkatan syurga. Bacalah wartaqi. Bacalah dan naiklah. Maksudnya pada bacaan Al-Quran kita, ya, boleh menaikkan kita kepada tingkatan syurga. Kata Nabi, seperti mana kamu membaca Al-Quran semasa di dunia, ini kerana kedudukanmu di dalam syurga terletak pada akhir ayat yang kamu baca. Kedudukanmu, maknanya darjat kamu dalam syurga, bergantung kepada akhir ayat yang kamu baca. Merujuk kepada bagaimana dia membaca Al-Quran, banyak mana dia membaca, macam mana amalan dia. Itulah yang boleh menaikkan darjat kita di dalam syurga. Kalau kita sikit-sikit je bagi masa dengan Quran, so macam mana kita nak tingkatkan darjat kita di dalam syurga? Kalau kita banyak sikit, tingkatannya akan banyak lagi. Kalau kita memang masa hidup kita, memang kita dengan Al-Quranul Karim, maka itulah tingkatan kita di dalam syurga. Jadi semoga kita yang sering mengikuti kelas-kelas Al-Quran, tafsir, kelas tadabbur, kelas belajar tajwid dan sebagainya, moga-moga Allah Ta'ala memberikan kita balasan, ganjaran dengan menaikkan darjat kita di dalam syurga. Sudah pastilah tidak sama orang yang hanya membaca dengan orang yang faham. Orang yang faham dengan orang yang dia mengamalkan apa yang dia faham, dia cuba, maka ia tidak sama. Jadi marilah sama-sama kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, kita beri masa kita dengan Al-Quranul Karim. Moga-moga dapat menaikkan darjat kita kepada tingkatan yang tinggi
di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita terus kepada maklumat yang berikutnya, iaitu perbezaan darjat di kalangan ahli keluarga. Jadi saya hanya dapat nukilkan 5 ya. Saya hanya dapat nukilkan 5 amalan, tetapi kalau kita campur yang nombor 4 ni dah ada 3 kan. Seolahnya macam 5, 6, 7. So ni di antara contoh-contoh amalan yang boleh menaikkan darjat kita di dalam syurga. Jadi kita dah sebut pada minggu lepas, pada 2 minggu yang lalu, seperti mana istighfarnya anak-anak untuk ibu bapanya boleh menaikkan darjat kedua ibu bapanya di dalam syurga. Jadi kita bincang yang berikutnya, topik yang terakhir dalam bab yang ke-12 pada petang ini. Kita nak bincangkan tentang macam mana darjat tingkatan syurga di kalangan ahli keluarga. Macam mana kalau kita masuk syurga, ayah kita berada pada tingkatan yang tinggi, ibu kita berada pada tingkatan yang tinggi, tetapi anak-anak berada di bawah. So macam mana Allah Ta'ala nak buat? Bagaimana Allah Ta'ala nak lakukan kepada perbezaan darjat di kalangan ahli keluarga? Satu berita yang baik kepada kita, ini juga adalah kempen untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita merujuk kepada 2 surah yang Allah menyebutkan tentang walaupun ada perbezaan amalan di kalangan ahli keluarga, Allah Ta'ala akan kumpulkan semua ahli keluarga itu pada satu tempat. Dia panggil apa? Family apa? Gathering. Kan? Kita nak buat family day. Maka family day yang sebenar-benarnya adalah apabila kita dimasukkan ke dalam syurga. Kita tak nak kita berpisah dengan ahli keluarga kita apabila kita dihidupkan nanti di hari akhirat. Tetapi kalau semua orang masuk syurga, Allah Ta'ala akan kumpulkan, Allah Ta'ala akan temukan semua ahli keluarga pada satu tempat. Ada 2 surah yang Allah menyebutkan tentang perkara ini. Surah yang pertama adalah surah Ghafir. Ya, surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat 8. Ayat ni dalam Quran dia berada pada muka surat 468. Muka surat 468, surah Ghafir ayat 8. Mari sama-sama kita menghayati, kita renung ayat ni agar kita ada cita-cita yang sangat tinggi untuk kumpulkan semua anak beranak kita, cucu-cucu kita, nenek moyang kita pada satu tempat di dalam syurga. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Rabbana wa adkhilhum jannati adninillati wa'adtahum. Wahai Rabb kami. Kita tengok dulu, kenapa ayat dia macam berbentuk doa ya? Okey, kita pun buka muka surat 468. Kita buka muka surat 468, kita nak cari ayat nombor 8 ni. Siapa yang doa Rabbana ni? Okey, rupa-rupanya yang mendoakan dengan doa Rabbana wa adkhilhum, yang doakan wahai Rabb kami, masukkanlah mereka. Kan? Siapa pula doakan masukkanlah mereka ni? Jawapannya kena tengok ayat nombor 7. Ayat dalam nota yang kita paparkan ini ayat nombor 8. Jadi nak tahu siapa yang doa Rabbana wa adkhilhum ini, kita kena rujuk ayat sebelumnya. Rupa-rupanya adalah di kalangan para malaikat pemikul arash
dan malaikat-malaikat yang berada di sekeliling arasy itu, mereka lah yang mendoakan orang beriman. Sebab itu, kalau tuan-tuan ada kelapangan, ada ruang dan peluang nak belajar, ikutilah tajuk tentang malaikat. Sepatutnya kita dah sambung pada hari Ahad yang lalu, tetapi tidak sempat untuk saya buat kelas. Jadi kita akan sambung. Sebab memang tajuk akan datang pasal malaikat ni minggu depan, insya-Allah kita akan sambung. Kita akan belajar tentang nanti kita akan ada satu tajuk, apa yang kita perlu buat dengan malaikat. Apa yang kita perlu buat dengan malaikat. Kita perlu buat apa? Apa yang malaikat tak suka kita buat? Apa yang malaikat suka kita buat? Tajuk tu kita akan bincangkan nanti pada tajuk beriman dengan para malaikat pada setiap Ahad jam 2:30 petang. Kita akan bincangkan insya-Allah. Jadi kalau kita baca ayat nombor 7, ya, muka surat 467 di dalam Quran, kita akan jumpa malaikat-malaikat di langit seperti malaikat pemikul arasy, malaikat yang berada di sekeliling arasy. Mereka mendoakan orang beriman. Di antara doa mereka doa yang ni. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke mana? Jannatin Aden, ke dalam syurga Aden yang telah dijanjikan kepada mereka. Ini doa para malaikat. Tetapi malaikat juga mendoakan siapa lagi nak masukkan ke dalam syurga Aden ini. Mereka mengatakan, وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. Malaikat itu juga mendoakan supaya Allah masukkanlah bersama-sama mereka yang masuk dalam syurga Aden ini adalah orang-orang yang soleh di kalangan ibu bapa mereka. Masukkan jugalah mak dan ayah diorang sekali. Masukkanlah juga pasangan isteri-isteri, pasangan-pasangan mereka, dan masukkanlah juga keturunan mereka. Ini doa para malaikat kepada orang beriman. Jadi kalau kita masuk ke dalam syurga, kita akan bawa sekali bersama ibu bapa, pasangan dan keturunan kita, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit. Tetapi dia mesti semua itu dia ada perkataan salaha. Dia mesti mereka semua itu adalah orang yang saleh. Ibu bapa mesti saleh, isteri mesti saleh, keturunan mereka mesti saleh. Kalau orang masuk syurga itu dia saja yang saleh, tapi ibu bapanya tidak saleh, ahli keluarganya tidak saleh, ia tak termasuk di dalam doa ini. Sebab kita nak bincangkan sebenarnya macam mana Allah Ta'ala nak satukan ke semua family ini di satu tempat. Tapi kita dapatkan dulu ayat yang Allah sebut tentang masuknya satu keluarga ini ke dalam syurga. Lepas tu para malaikat memuji Allah pada penutup doa ini. Mereka mengatakan, innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau jualah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Okey, saya nak ambil satu ayat lagi, lepas tu baru kita baca apa ulatan Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi kita baca ayat surah Tur. Kita baca ayat surah Tur, ayat nombor 21 di dalam Al-Quran. Boleh ditemui pada muka surat 524. Muka surat 524. Surah At-Tur ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu, dan orang yang beriman, wattaba'atuhum dzurriyyatuhum, dan diikuti oleh zuriat keturunan mereka. Macam mana mereka boleh bersama-sama? Inilah dalil yang kita nak gunakan pada ayat kita baca sebelum ini. Allah mengatakan biimanin,
dalam keimanan. Maksudnya kalau kita nak bawa anak-anak kita, keluarga kita, ibu bapa kita dan sebagainya, maka semua yang nak dibawa itu mestilah mempunyai keimanan. Kat sini keimanan. Kalau dekat ayat tadi ni dia ada perkataan salaha, orang-orang yang salih. Okey, dah jelas dekat sini. Okey, kita baca dulu ayat surah At-Tur tadi sampai habis, lepas tu kita baca ulatan dia. Jadi Allah kata kalau orang yang beriman tu dah masuk syurga, zuriat keturunan dia pun masuk syurga disebabkan mereka ini mempunyai iman. Allah kata alhaqna bihim dzurriyyatahu. Inilah dalilnya yang menyebut tentang Allah Ta'ala tidak akan pisah-pisahkan antara ahli keluarga di dalam syurga. Allah buat apa? Kami hubungkan. Hubungkan maksudnya kami satukan zuriat keturunan itu dengan mereka di dalam syurga. Inilah yang kita nak. Allah Ta'ala akan satukan, Allah Ta'ala akan temukan zuriat-zuriat dia tu dengan mereka di dalam syurga. Lepas tu Allah Ta'ala mengatakan وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala amalan mereka. Maksud dia macam ni. Tidak mengurangi sedikit pun pahala, maksudnya ahli syurga ni mereka berbeza darjat. Kan? Contoh, ayah darjatnya lebih tinggi daripada anak-anaknya. Ayah darjatnya ataupun ibunya lebih tinggi darjatnya daripada anak-anaknya. Jadi macam mana nak satukan? Darjat berbeza ni. Maka kalau dia dalam keluarga, Allah Ta'ala akan satukan. Maknanya Allah Ta'ala akan naikkan anak dia tadi tu berada pada tempat darjat mak dia dan ayah dia tu. Faham tak maksudnya? Maksudnya, kalau anaknya, kalau ikutkan kita belajar sebelum ini, orang di bawah tak boleh naik kepada tingkat yang atas. Tapi mereka nampak orang yang ada pada bangunan yang ada tingkat yang tinggi. Mereka tak boleh nak naik. Tetapi Allah Ta'ala benarkan naik. Macam kita sebenarnya benda ni kita dah biasa jumpa sebenarnya. Dekat bandar-bandar selalu kita jumpa kan. Tuan-tuan kalau biasa menginap di mana-mana hotel kan yang menggunakan kad, betul tak? Ataupun kadang-kadang kan dia tak bagi kad tu, dia hadkan pada level dia saja. Kalau dia nak naik, dia kena tekan guna kad. Betul kan? Jadi dia tak boleh naik kecuali kena ada orang yang atas tu yang bawa dia. Macam itulah contohnya. Jadi kalau dah bawa anaknya naik pada tingkatan darjat ibu dan bapanya, tapi darjat ibu bapanya bukan makin kurang. Itu yang Tuhan kata, kami tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala mereka. Bukan sebab nak naikkan anak dia duduk pada darjat yang sama, dia punya darjatnya makin kurang. Tidak. Allah Ta'ala kekalkan darjat dia pada tempat itu juga. Kita akan bincangkan nanti pada pentafsiran ayat. Jadi dua ayat ni, ayat 21 surah Tur dan juga ayat nombor 8 surah Ghafir menunjukkan tentang masuk syurga sekeluarga dan Allah akan kumpulkan beramai-ramai. Jadi kita baca apa ulatan Ibnu Katsir. Okay. Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir berkata, maknanya ini adalah tafsiran yang dibuat oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim. Ibnu Katsir dia ulas doa malaikat tadi tu. Dia kata seolah-olah malaikat tu kata, satukanlah mereka
Satukanlah mereka, maknanya kumpulkanlah mereka agar mereka berasa bahagia jika disatukan di rumah-rumah yang berhampiran. Seronok kan? Kalau dapat berkumpul ramai-ramai. Itu yang orang duduk bimbang sekarang ni kan. Kalau PKP macam ni, kalau kena PKP sekali lagi ni, kan tak balik beraya dah. Kadang-kadang beraya tu bukan isu apa sangat pun, tapi isu kita nak balik kampung, berkumpul dengan ahli keluarga kan. Bukan senang nak kumpul kalau bukan sebab raya. Raya ni dia ada kekuatan untuk orang berkumpul beramai-ramai. Jadi kan seronok kita rasa macam seronok sangat. Kan boleh jumpa kan yang jarang balik dalam tempoh setahun dan sebagainya kan. Jadi kenapa Allah Ta'ala nak satukan mereka dalam syurga? Kerana Allah nak bagi mereka rasa bahagia. Bayangkan. Kita tak pernah, kita dah lama dah tiada ayah, betul tak? Dah lama dah tak ada mak contoh kan. Ada waktu tu kita sayang sangat dekat tok kita. Kita sayang sangat dekat wan kita, kat nenek kita kan. Tetapi kita dah tak boleh buat apa-apa sebab mereka telah pergi meninggalkan kita. Tapi itu dunia. Tapi kalau tok kita tu orang beriman, kita orang beriman, Allah Ta'ala akan bawa kita untuk bertemu semula. Jawapannya di mana? Di dalam syurga. Ayat mana? Ayat kita baca. Jadi Ibnu Katsir ni dia bawa, dia kata Allah Ta'ala akan satukan mereka ni sama macam firman Allah Ta'ala. Firman Allah tu yang kita dah baca tadi. Surah Tur ayat 21. Kita dah baca tadi. Lepas tu kata Ibnu Katsir, kami sama ratakan kedudukan mereka. Sama ratakan ni maksudnya Allah Ta'ala bagi darjat yang sama. Dibawa, contoh kita sebut tadi kan, contohnya dibawa darjat anak tu naik kepada darjat mak dia. Allah sama ratakan kedudukan darjat dia. Supaya apa? Supaya mereka semua merasa bahagia dan berasa senang. Kami iaitu Allah tidak mengurangi kedudukan orang yang lebih tinggi sehingga menjadi sama rata dengan kedudukan orang di bawah. Seperti saya sebut tadi tu. Bukan kerana nak bawa anaknya naik kepada tingkat yang sama dengan dia menyebabkan darjat orang yang di atas tu terpaksa diturunkan. Tak ada. Allah tak akan buat macam tu. Bahkan kami menaikkan orang yang kurang amal kebaikannya. Faham tak? Maksud dia, beruntung kalau kita berada dalam satu keluarga yang beriman pada Allah. Ya Allah, beruntung kita. Kalau kita dapat ayah kita yang soleh, kan? Kalau ayah kita memang ayah yang soleh, darjat dia tinggi dalam syurga, kita berbanding kita dengan bapa kita jauh kan. Bapa kita ni orang soleh, kita ni ada bolehlah kan, kat contoh kan. Darjat kita bawah daripada darjat bapa kita. Jangan bimbang. Allah Ta'ala akan bawa kita ke darjat ayah kita. Kita yang kurang darjat ni dapat naik darjat sama macam ayah kita. Kenapa? Kerana keberkatan darjat bapa tadi tu. Tapi darjat ayah dia tak akan turun, dia tetap stay dekat situ juga. Tapi darjat anak tadi tu boleh naik kepada darjat ayah dia. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, dengan itu kami menaikkan darjat orang yang kurang amal kebaikannya sehingga sama rata dengan orang yang banyak kebaikannya sebagai anugerah daripada kami. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab tu kita sama-sama keluarga ni kena saling tolong menolong. Kita tolong ayah kita, kita tolong ibu kita agar sama-sama kita jadi orang beriman. Jadi orang beriman, anak beranak, tolong. Supaya sama-sama. Begitu juga di kalangan ahli keluarga yang lain. Okay. Kita baca apa lagi ulasan daripada Sa'id bin Jubair. Untuk kuatkan lagi. Sa'id bin Jubair kata, jika seorang mukmin masuk syurga, dia akan bertanya-tanya, di mana tempat duduk bapa saya, anak dan saudaranya?
Mana tempat duduk ayah saya? Mana tempat duduk anak saya? Mana tempat duduk adik-beradik saya? Lalu dijawab bahawa amalan mereka itu tidak dapat mencapai kepada kedudukanmu. Lalu dia berkata bahawa dia beramal untuk dirinya dan juga untuk mereka. Setelah itu kaum kerabat yang berada di tingkat bawah dinaikkan kedudukan mereka sehingga sama-sama mendapat kedudukan yang tinggi. Kemudian Sa'id bin Jubair rahimahullah membaca ayat ini. Dia bukan cakap hanya pendapat dia, tapi berdasarkan intipati ayat yang kita baca tadi. Jadi kita baca ulasan surah Tur ayat 21. Okey, kata Ibnu Katsir Ibnu Katsir kata Allah Ta'ala memberitahu tentang kurniaan yang Allah nak beri, kemuliaan, kemurahan dan kelatifan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kebaikannya kepada semua makhluk Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila zuriat keturunan mereka mengikutinya dalam keimanan. Maksudnya semua orang dia beriman pada Allah, mentauhidkan Allah. Maka Allah akan menghubungkan sini. Allah akan menghubungkan zuriat keturunan itu dengan bapa-bapa mereka di satu tempat sekalipun amal-amal mereka tidak sampai pada tingkatan amal bapa-bapa mereka. Kenapa Allah buat macam tu? Semua itu adalah untuk membuatkan bapa-bapa mereka merasa senang dengan kehadiran anak-anak di sisinya di tempat kediaman mereka. Maknanya orang masuk syurga ni ada hati dan perasaan sebenarnya. Mereka teringat juga ahli keluarga dia. Jadi Allah Ta'ala bawa ahli keluarga dia. Macam bapa-bapa, ibu-ibu lah kan. Tuan-tuan yang dah jadi bapa, yang dah jadi ibu kan, suka tengok anak balik kan. Bertanya bila nak balik lo, kan, bila cuti kan. Kenapa? Ibu bapa ni dia bukan nak duit anak-anak kan. Ibu bapa dia tu tak nak apa pun ke anak-anak dia. Dia cuma nak tengok anak dia je. Kan dia seronok sangat kalau anak dia balik rumah dia. Dia rasa bahagia sangat. Macam itulah kadang-kadang dia rasa seronok anak dia balik, dia dah tak ingat penat dah. Dia masakkan untuk anak dia, dia sambut anak dia, dia seronok. Itu dekat dunia. Bayangkan kalaulah kita bertemu di dalam syurga. Allahu Akbar, kita tak boleh nak gambarkan bagaimana kebahagiaan itu. Sebab tu Allah Ta'ala bawa mereka pada satu tempat. Kata Ibnu Katsir, semua itu adalah untuk membuatkan bapa-bapa mereka senang dengan kehadiran anak-anak di sisinya di tempat kediaman mereka. Mereka akan dikumpulkan dengan cara yang paling baik, iaitu orang yang mempunyai amalan kurang akan ditinggikan darjatnya melalui orang yang amalnya sudah sempurna. Perkara tersebut tidak akan menyebabkan amalannya berkurang dan kedudukannya menurun, sehingga terjadi samanya antara orang ini dengan orang tinggi darjatnya. Masya Allah. Lepas tu kita kena doakan ayah kita yang telah pergi meninggalkan kita, ataupun ibu yang telah meninggalkan kita, ataupun ayah dan ibu yang telah pergi meninggalkan kita. Doa tuan-tuan. Doa. Sebab doa anak-anak akan menaikkan darjat ibu dan bapa kita di dalam syurga. Doa. Jadi berkat doa yang kita baca tu, kita juga akan dapat untung. Kan? Apabila ibu bapa kita dapat tingkatan tertinggi, kita pun Allah masukkan kita ke dalam syurga, walaupun kita tidaklah sebaik, sesoleh kan, ibu dan bapa kita. Anak-anak ni kita serabut banyak pada orang tua dulu kan. Orang tua dulu, kalau orang tua dulu kuat amalnya, betul tak? Kuat zikirnya, ikhlas dia dalam hidup, sabar dia dalam hidup, betul tak? Kan berkat orang tua-tua dulu kan. Macam kita ni, Allah serabut. Duduk zaman-zaman moden ni kadang-kadang kita, ya Allah, amalnya tak macam amal orang dulu.
Kan kadang-kadang duduk beratip dekat tikas sejadah tu lama berbenar dia. Kan? Lama dia. Kan sanggup berjalan, pergi ke masjid, sanggup kan orang tua kita. Jadi kita doakan bertuah kita kalau kita dapat ahli keluarga yang kuat beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kerana kita akan menumpang darjat mereka dikumpulkan pada tingkatan yang tertinggi. Maka kita doakanlah kedua orang tua kita supaya Allah Ta'ala memberikan pengampunan kepada mereka. Dan daripada doa tu, naiklah darjat mereka ke tingkatan yang tertinggi, dan hasil doa tu kita pun dapat mendapat tempat dan darjat yang tertinggi di dalam syurga. Kata Sufyanus Tsauri, berkata Ats-Tsauri maknanya Sufyanus Tsauri. Daripada Amr bin Murrah, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibnu Abbas lah. Maksudnya Ibnu Abbas dia berkata, Allah akan meninggikan darjat keturunan seorang beriman seperti darjatnya, walaupun darjat keturunan mereka itu di bawah darjatnya dalam amal perbuatannya, supaya orang itu merasa senang dengan kehadiran mereka. Ini ulasan daripada para ulama tabi'in, nak bagi kuat lagi maklumat yang telah kita nukilkan sebentar tadi. Begitu juga ulasan Ibnu Abbas pada ulasan yang lain. Boleh bacalah. Kalau kita baca dekat sini, Ibnu Abbas ni dia kata kenapa Allah Ta'ala satukan mereka. Dia kata mereka adalah zuriat keturunan orang-orang beriman yang meninggal dunia dalam keadaan beriman. Jika kedudukan orang tua mereka lebih tinggi daripada kedudukan mereka, mereka akan dipertemukan dengan orang tua mereka tanpa mengurangi sedikit pun amalan mereka. Jadi Ibnu Katsir ulas lagi. Dia kata semua ini kurniaan dari Allah yang Allah berikan kepada anak keturunan mereka disebabkan berkah amal perbuatan orang tua mereka. Sedangkan kurniaan yang diberikan kepada orang tua mereka adalah juga disebabkan berkat doa anak keturunan mereka. Inilah yang saya sebutkan tadi. Jadi kita doakanlah kedua orang tua kita agar Allah memberikan pengampunan bagi rahmat. Tak rugi kita sebenarnya. Yang pertama, kita telah menunaikan tanggungjawab kita sebagai anak. Kita telah melakukan kebaktian kepada ibu bapa, mendoakan ibu bapa ini mendapat pengampunan, mendapat rahmat. Dalam masa yang sama, kita suatu hari nanti, kalaulah ibu dan bapa kita masuk dalam syurga, kita ada harapan yang tinggi, kita akan menumpang berkat amalan orang-orang tua kita yang soleh, yang dekat dengan Allah, yang ikhlas mereka, yang banyak sabar mereka dalam mendidik zuriat keturunan mereka. Moga-moga kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari akhirat. Itulah tajuknya bagi bab yang ke-12, tingkatan di dalam syurga. Inilah satu perasaan yang kita rindu kan, betul tak? Kan, rindu untuk bertemu dengan orang-orang tua kita yang dulu kan. Nak jumpa tok kita, wan kita, nenek kita kan. Kadang-kadang kan tak sempat nak habiskan waktu untuk berbakti, bersembang panjang. Tapi jangan bimbang. Kita ada kehidupan yang abadi. Masuk syurga, nak sembang apa? Nak bergelak ketawa apa, tunggulah di dalam syurga. Pasti seperti mana ayat yang kita bacakan tadi, Allah akan kumpulkan kita bersama-sama di dalam syurga. Jadi tamatlah bab 12, kita terus kepada bab yang ke-13. Okey. Bab nombor 13. Okey, kita belajar bab 13 pada petang ini. Okey, kita masuk kepada bab 13. Saya jawab mana-mana soalan sekejap. Kalau kawan baik boleh tolong kita tak Ustaz? Kawan baik boleh tolong kita dari sudut memberikan syafaat. Boleh.
Sahabat baik kita boleh tolong kita dari sudut memberikan syafaat. Syafaat untuk naik darjat. Boleh. Syafaat lah boleh bantu kita. Dengan syarat syarat-syarat syafaat dipenuhilah. Syafaat ni diterikat kepada syarat-syaratnya. Okey, lain tak ada apa. Okay, kita terus kepada bab yang ke-13. Kita nak masuk cerita tentang khemah dan pasar dalam syurga. Ada kemah juga ke dalam syurga? Ada. Dia panggil tenda. Orang Arab, tuan-tuan macam tuan-tuan kemah. Kalau macam kita tengok dunia orang Arab kan dia suka pasang kemah yang besar-besar tu. Kalau kita tengok cerita-cerita perang kan kalau macam raja, dia letak satu kemah yang khas, kan kemah yang khas yang dicacat dengan besi lah, itu dia dipanggil khemah. Dalam bahasa ini dia panggil tenda. Lepas tu dalam syurga ni dia ada pasar. Dia ada pasar. Tuan-tuan, orang Arab ni ketika mana turun ayat Quran ni, mereka akan dekat sangat benda ni. Pasal apa? Sebab mereka memang biasa hidup berada dalam khemah-khemah. Dan mereka suka dengan pasar-pasar ni. Nak tahu pasar hari apa? Agak-agak pasar hari apa yang ada dalam syurga tu? Suka tak pergi pasar? Seronok kan pergi pasar kadang-kadang kan. Kadang-kadang tak nak beli apa pun, sama je makanan dia kat kedai pun. Tapi dia suka nak pergi pasar. Kan? Tambah lagi bulan Ramadan kan. Tak pergi bazar Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Kalau ikut PM, dia kata bazar Ramadan akan dijalankan. Wallahu alam. Jadi kita nak bincang nanti, hari apa pasar tu ada? Kita akan bincangkan insyaAllah pada bab 13. Baik, kita rujuk bab 13 ni dengan dua hadis. Saya ambil dua hadis saja. Cukup dengan dua hadis. Okay. Hadis yang pertama, kita tengok nota ya. Kita tengok nota. Nota muka surat nombor 65. Tengok nota muka surat nombor 65 dengan muka surat nombor 66. Bab yang ke-13. Hadis yang pertama berkaitan dengan khemah. Jadi kena tulis kat sini. Nabi SAW bersabda, ada kat hadis ni dia pasal khemah. Khemah yang sangat besar. Khemah yang sangat besar. Sabda Nabi SAW, inna lil mu'minina fil jannati la khaymah. Dekat sini ada perkataan khaymah. Khaymah ni bahasa Arab tuan-tuan. Kita guna dalam bahasa kita. Khaymah. Tapi sebenarnya dia memang dalam bahasa Arab, khaymah. Sesungguhnya bagi orang yang beriman, di dalam syurga itu ada khemah, ada sebuah khemah. Macam dia, kalau kita dekat dunia kan, kita bukan suka duduk dalam rumah je. Kita tak ada masa kita nak keluar, tengok bangunan-bangunan tinggi, ada masa suka tengok, dia macam-macam dalam syurga ni Allah buat. Jadi Allah kata orang mukmin dalam syurga ni dia ada sebuah khemah. Yang khemah tu dibuat daripada apa? Daripada lu'lu'. Daripada lu'lutin wahidatin. Daripada mutiara yang dia mujawwafatin, yang berlubang. Berlubang tu maksudnya dia seperti khemah tu dia ada pintu. Dia ada pintu masuk ke dalam khemah. Tapi khemah tu dibuat daripada mutiara. Macam mana tuan-tuan rasa? Tuan-tuan pernah masuk Istana Batu? Contohlah kan. Khemah dibuat daripada mutiara. Kan kalau orang buat kenduri walimatul urus kan buat walimatul itu kan khemah kan cantik, khemah kan mahal nak sewa. Dia bayangkan khemah. Dia dah pasti tak samalah dalam syurga. Tapi kita boleh dapat bayangkan secara umum. Kita tengok khemah-khemah yang ada. Cuba kita tengok khemah-khemah yang digunakan dalam walimatul urus. Okey. Kita boleh dengar tak suara saya? Sebab
saya ni hujan di tempat saya ni, hujan rahmat Allah sedang turun. Doa mustajab ni. Hujan dengan Dengar turun ni. Ustaz. Okey, Dengar. dengar. Alhamdulillah. Okey, tempat Kak Mazidah hujan ke Kak? Tidak. Sini tak hujan. Terang sini. Saya di Bukit Antarabangsa ni hujan. Oh, sini bawah tak ada. Sini tak. Alhamdulillah. Okay. Maknanya tempat saya doa mustajab lagi lah ya. Okey, gurau je. Okey. Nah, insya-Allah. Doa lebih-lebih Ustaz. Doa lebih-lebih. Alhamdulillah. Okey. Jadi khemah tu dia dibuat daripada mutiara yang mujawwafah. Mujawwafah di sini kata para ulama hadis, dia ada lubang untuk masuk ke dalam khemah tu, tapi daripada mutiara. Lepas tu Nabi SAW menyebutkan panjang dia. Tuluha fis sama. Panjangnya. Cuma saya minta tolong tambah boleh tak? Perkataan selepas perkataan panjang tu. Panjangnya, kena tambah perkataan menjulang ke langit. Panjangnya menjulang ke langit. Perkataan menjulang ke langit tu saya tertinggal. Sebab tak sabar nak masuk khemah ni, tertinggal perkataan menjulang ke langit. Sebab hadis tu disebut fis sama. Fis sama menjulang naik sampai ke langit khemah tu situ nemilan. Dia punya panjangnya 60 mil sampai menjulang naik ke langit. Maknanya tinggi khemah dia. Panjang dia tu 60 mil menjulang ke langit. Okey. Di sini Nabi gunakan mil. Mil dalam bahasa Arab, para ulama hadis mengatakan kalau 1 mil, al-mil, satu mil dia bersamaan dengan sittatu alaf, dia bersama dengan sittatu alaf zira'. Dia bersama dengan 6,000 hasta. 1 mil ya. 1 mil bersamaan dengan 6,000 hasta atau 1,500 meter atau 1.5 kilometer. Ya kan? 1,000 meter 1 kilometer kan? Kalau 1,500 meter, lebih kurang macam tu lah. Itu baru 1 mil. Bayangkan kalau 60 mil. 60 mil. Dia punya panjangnya naik sampai ke langit. Dia punya julang. Lepas tu dalam kemah tu ada siapa? Dalamnya orang yang beriman diberikan ahluna. Perkataan ahluna ni dia adalah plural bagi perkataan ahlu. Kalau ahlu, satu ahli. Kalau ramai ahli disebut sebagai ahluna. Ahluna tu maksudnya isteri-isteri. Pasangan-pasangan bagi orang yang berada dalam syurga itu, yang yatufu alaihimul mu'minuna fala yara ba'dun ba'dha, yang apabila dia menggeliri, maksudnya ketika dia mendatangi isteri-isterinya itu yang berada dalam kemah itu, masing-masing tidak dapat melihat antara satu sama lain walaupun di dalam kemah. Maknanya kemah tu besar, luas, sehingga kan kalaulah ahli syurga yang lelaki dia nak bertemu dengan pasangan dia di dalam syurga yang berada dalam kemah itu, daripada satu, maknanya kalau orang lain dia tak nampak. Maknanya maksudnya kalau kita dekat dunia kan perlu bilik betul untuk tutup daripada orang nampak. Dekat syurga ni dalam kemah tu sendiri dah tak nampak. Sebab apa? Menunjukkan kepada apa? Luasnya, besarnya kemah itu. Hadis yang jadi disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Okay, itu tentang khemah. InsyaAllah nanti kita masuk syurga sama-sama, kita akan tengok, kita akan cari mana khemah yang kita belajar dulu ni. Mana khemah? InsyaAllah nanti kita buat lawatan di dalam syurga di hari akhirat mencari khemah-khemah ini. Kalau sebelum ni kita belajar tentang satu pokok yang besar kan, yang 100 tahun kalau penunggang kuda naik kuda dengan laju kan, tak lepas-lepas pokok tu.
Moga-moga nanti kalau kita dah masuk syurga, kita nak cari mana pokok tu yang kita belajar ketika mana kita di dunia. Jadi kalau waktu tuan-tuan masuk syurga, dengar cari khemah, cari pokok tu, tuan-tuan janganlah lupa dekat saya, ya. Janganlah lupa dekat saya. Nanti tuan-tuan teringat, oh kita dulu kan pernah belajar dengan ustaz sekian-sekian. Mana ustaz ni? Contoh. Jadi kalau saya tak ada dan sebagainya, tuan-tuan doakanlah untuk saya, ya. Doalah untuk saya. Kan mana saya nak cari mana cikgu saya dulu ni yang ajar saya pasal khemah ni. Kalau tidak saya tak pernah tahu pun dalam syurga ni ada khemah. Ya Allah. Jadi moga-moga doa tuan-tuan cari saya dalam syurga itu, moga-moga kan. Sebab kita tak tahu kan masa depan kita macam mana. Tetapi kalau kita ada orang-orang beriman di sekeliling kita, moga-moga syafaat mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pergi kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua pasal pasar. Pasal pasar. Pasar hari apa? Pasar hari Jumaat. Kenapa kita kata hari Jumaat? Mari kita baca hadis ni. Sabda Nabi SAW, inna fil jannati lasuqan. Di syurga ini ada sebuah pasar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan berjalan pergi mana-mana pun, tuan-tuan suka pergi kan, singgah dekat mall ni, singgah dekat bazar, singgah dekat pasar-pasar, betul kan? Kadang kita bukan nak buat apa pun, tapi seronok tengok suasana, ada orang jual barang ni, orang jual barang itu dekat dunia. Dekat dunia ni dia memang jiwa kita tu suka macam tu. Tengok, oi kenapa ramai-ramai kat situ, tengok, oi orang jual barang ni lah, orang jual baju ni lah. Di dalam syurga ni Allah sediakan ada satu pasar. Yang pasar tu sabda Nabi SAW, ya'tunaha kulla juma'atin. Yang diadakan pasar itu pada hari Jumaat. Maknanya ahli syurga ni mereka akan pergi ke pasar itu pada hari Jumaat. Okey. Waktu mereka pergi ke pasar tu pada hari Jumaat, kata Nabi SAW, fatahubbu rihus shimal. Masa tu mereka mendapat angin yang menghembus daripada utara. Maknanya ada angin datang daripada utara. Daripada utara, kena pada wajah-wajah penghuni syurga yang pergi ke pasar tu, kena dekat pakaian mereka. Macam kita kan, kita pergi pasar tengok ada angin kan, baju kita kena angin, muka kita rasa ada angin. Jadi kenalah angin tu kepada wajah-wajah dan pakaian ahli syurga. Kena angin tu, muka ahli syurga tu bertambah cantik. Pakaian mereka pula menjadi lebih cantik. Dia bukan kalau kena angin tu macam baju kita berhabuk ke, ada kotoran ke, muka kita ada debu ke, tak ada. Angin yang datang dalam syurga tu, dia akan menyebabkan wajah ahli syurga bertambah cantik, pakaian mereka bertambah cantik. Jadi ketika mereka nak balik rumah mereka dalam syurga, mereka pun kembalilah kepada isteri-isteri mereka. Kalau ni adalah isteri lah, kalau lelaki, kalau perempuan mungkin pasangan dia di dalam syurga. Dalam syurga kan. Jadi waktu dia balik dalam rumah dia, mungkin dia ada pergi kat kemah yang kita belajar tadi ke, mungkin dia berada pada bangunan yang tinggi ke. Waktu dia balik tu, dia tengok pasangan dia yang tunggu dia datang tu, dia nampak apa? Dia tengok pasangan dia, contoh kalau macam isteri dia berada dalam khemah kan, suami dia, pasangan dia pergi ke pasar hari Jumaat tu, waktu dia balik ke khemah tu, didapati apa? Wajah pasangannya, pakaian pasangannya bertambah cantik. Lalu isteri-isteri itu berkata, dia kata, wallahi laqadis dattum ba'dana husnan wa jamalan. Pasangan-pasangan dia yang berada dalam
contohnya berada dalam khemah tadi, mereka berkata, dia kata, demi Allah, kenapa kamu ni bertambah cantik, bertambah indah selepas pergi meninggalkan kami? Meninggalkan kami itu maksudnya apa? Waktu mereka keluar ke pasar hari Jumaat tadi, mereka balik, tengok berubah muka pasangan tu setelah balik. Lepas tu pasangan tu pula berkata kepada pasangan dia, demi Allah, kamu pun nampak bertambah indah dan cantiklah setelah kami meninggalkan kamu. Hadis riwayat Muslim. Nak menunjukkan apa tentang perempuan dia, Allah. Banyaknya nikmat dalam syurga ni. Wajah makin cantik, makin cantik, makin cantik. Memang tak bosan. Memang tak ada sifat rasa jemu, tak ada. Tapi di sini kita nak khususkan pasal ada pasar yang Allah jadikan pada hari Jumaat. Cuma tidak tahulah pasar tu ada jual apa. Kan? Kalau pergi pasar ni kadang dia cari makanan, kadang dia cari barang masak, kadang dia cari lauk-lauk, kadang dia cari apa. Kan? Apa dia, wallahu ta'ala a'lam. Tapi sudah pasti ia di dalam syurga. Seronok tak? Bebas dalam syurga. Lepas tu setiap kali keluar hari Jumaat, muka akan bertambah cantik, pakaian bertambah cantik. Dia akan jadi macam, macam kita agak-agak, kalau kita dalam hidup kita setahun sekali, bila yang kita akan tengok cantik-cantik, berpakaian cantik? Antaranya waktu raya lah kan. Sedih lah pula sebut raya ni kan. Takut PKP kan. Sebenarnya kan. Kan nampak macam, kita rasa macam ceria, cantik, baju cantik. Itu contoh nak bagi ada penghayatan di dalam syurga. Tapi kita tak bolehlah ubah muka kita, pakailah apa sekalipun. Kan, kalau dah macam tu lah. Tapi kalau dalam syurga, dia tidak. Setiap kali bertemu, wajah bertambah cantik. Setiap kali bertemu, wajah bertambah cantik. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang kita pelajari pada petang ini. Maka tamatlah kita pada bab yang ke-13. Lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita tahu, akan menambahkan rasa rindu kita, akan menguatkan lagi cita-cita kita untuk kita masuk ke dalam syurga. Selama ni orang dia sebut syurga. Tetapi alhamdulillah dengan rahmat Allah, kita dapat mempelajari tentang syurga ini seolah-olah kita berada di dalam syurga. Kita rasa lebih kuat untuk kita lebih beribadat. Kita rasa kita lebih kuat untuk kita tempuh hidup ini. Kerana apa? Kerana kita memikirkan tentang nikmatnya syurga ini. InsyaAllah, kalau Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga, nanti kita akan jumpa khemah itu. Dan kita akan jumpa pasar tu. Nanti kalau jumpa dekat pasar tu, maka tegur-tegurlah. Jangan tak ingat pula. Tak adalah. Mesti tegurlah. Tengok, inilah pasar yang kita bincang dulu kan. Tak sangka pasar ni. Itulah yang kita dapat belajar pada petang ni. Jadi saya minta maaf kalau ada kekurangan, kelemahan. Apa yang kita lakukan ini, kita niatkan semua kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua Allah Ta'ala kurniakan kita rahmat yang tidak putus-putus sehingga membawa kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya tak mau mengambil masa yang panjang. Kita pun tadi mula dalam 2.30. Kita pun dah dekat 3.35 dan 1 jam. InsyaAllah nanti kita bertemu lagi untuk kita bincang bab yang ke-14. Kita nak ceritakan lagi tentang tempat-tempat berehat ahli syurga. Kita nak belajar tentang surur katil ahli syurga. Kita nak belajar tentang permaidani, kapet-kapet yang kita akan bincangkan insyaAllah pada minggu hadapan. Bab yang ke
14 dan bab yang ke-15. Sasaran kita tidaklah sasarkan mesti habis tajuk ini, modul ini sebelum Ramadan, tidak. Kita buat secara perlahan-lahan, nanti kita bincang macam mana. Kita tengok sampai kepada bab yang keberapa menjelangnya bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kalau ada apa-apa persoalan, pertanyaan, saya cuba jawabnya. Kalau ada dekat sini. Okay. Ada soalan tak, mana-mana soalan? Ataupun ada apa-apa nak dikongsikan? Maklumat tentang khemah ke, ataupun ada tempat lain yang saya tak sebutkan sepanjang pengisian ni pun boleh kongsikan. Ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya Ustaz ya tentang yang tingkatan dalam syurga tadi yang kita buat family gathering ya. Okey, maknanya itu khusus untuk ahli syurga sajalah. Maknanya kalau ada family yang masuk ke neraka tak boleh masuk, kita tak boleh tariklah ke situ Ustaz. Okey, bukan. Kalau yang di dalam neraka, jika dia ditakdirkan dia dapat masuk syurga, sudah pasti dapatlah. Sudah pasti dia dapat sebab dia dah masuk syurga. Tapi jika dia memang berada di dalam neraka, yang tu memang dah tak boleh nak. Itu memang dah tak boleh nak tolong apa-apalah. Maksudnya kalau dia memang Allah tak keluarkan dia daripada neraka, memang kekal di dalam neraka. Contohnya ada ahli keluarga yang melakukan kesyirikan pada Allah, dia murtad ke, kan dia kafir ke, maka yang tu memang tidak termasuk dalam kelebihan ini. Kelebihan ini hanyalah kepada ahli syurga sahaja. Okey, baik Ustaz, faham. Sebab ingat tadi bila kita dah berkumpul ya dalam syurga tu, kita boleh tarik mana-mana ahli keluarga yang berada di dalam neraka, tidak Bukan begini. Untuk menarik ahli keluarga daripada neraka tu boleh. Itu dipanggil di bawah syafaat. Dari sudut syafaat bolehlah. Contoh, mungkin ahli keluarga kata kita tak jumpa seorang lagi ni ahli keluarga kita ni, didapati ia berada dalam neraka, maka boleh ahli keluarga boleh memberikan syafaat kepada ahli keluarga yang lain yang berada dalam neraka dengan syarat syarat-syarat syafaat itu dipenuhilah. Sebab untuk memberikan syafaat dia ada syarat-syaratnya. Kalau kita ahli keluarga nak tolong ahli keluarga yang lain di dalam syurga dari sudut syafaat, maka kita ini yang pemberi syafaat kena memenuhi dua syarat. Syarat pertama, Allah memberi keizinan. Yang kedua, Allah redha kepada kita. Dan yang kedua, syarat kepada yang kita nak tolong tu. Jadi yang kita nak tolong itu dia terikat kepada syarat Allah Ta'ala redha kepadanya. Jadi kalau Allah Ta'ala tak izinkan nak tolong, kita pun tak akan dapat tolong. Sebab itu, kalau tak nak kekal di dalam neraka, mesti mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah. Kita ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada i'tiqad kita, kepercayaan kita bahawasanya mana-mana orang yang beriman, kalau dia masuk neraka, kalau dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, walaupun dia masuk neraka, ia tidak kekal di dalam api neraka. Dia tidak kekal dalam api neraka tu sama ada dia dikeluarkan oleh orang lain yang dia dikeluarkan dari sudut mungkin syafaat Rasulullah ke, mungkin dia termasuk dalam syafaat para rasul yang lain ke, mungkin termasuk dalam syafaat para malaikat ke, mungkin termasuk dalam syafaat ahli keluarga, ataupun Allah Ta'ala sendiri yang akan mengeluarkan ahli keluarga kita itu daripada neraka setelah habis azab yang patut dikenakan kepada mereka. Sebab ahli neraka, orang yang masih ada tauhid, dia tidak kekal. Tidak kekal. Jadi kalau dia masuk syurga,
dia termasuklah di dalam apa yang kita bincangkan pada petang ini. Jika dia ahli syurga, namun begitu nanti saya pun nak kena dapatkan pengukuhan lanjut tentang tadi tu. Kalau orang tu dia penduduk asal neraka, jadi bila dia masuk syurga, dia boleh naik tak pada tingkatan ibu bapa dia? Yang tu nanti saya nak kena buat semak kesimpulan laporan, insya-Allah. Tapi adakah ahli syurga, ahli keluarga boleh menolong ahli neraka yang lain? Ahli keluarga boleh melalui jalan syafaat. Dari jalan syafaat. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallah Ustaz. Wa fikum barakallah. Ustaz, satu lagi nak tanya yang boleh menaikkan darjat, iaitu kalau satu yang kita menyempurnakan wuduk, kemudian melangkah ke rumah Allah. Bila Ustaz sebut melangkah ke rumah Allah, adakah perlu berjalan kaki ataupun kita boleh naik kereta ke rumah Allah ni? Jawapannya adalah berjalan kaki lah. Berjalan kaki aja. Berjalan kaki. Tapi kalau kita naik kereta, kita ada peluang juga untuk melangkah. Kita parking tempat parking tu kan kita dah melangkah dah. Melangkah juga. Cuma langkah kita tu tidaklah sebanyak orang yang memang dia berjalan kaki dengan banyak lah. Sebab tu langkah-langkah kita dapat menaikkan darjat. Sebab tu kalau kita belajar tentang setiap langkah Allah naik satu darjat. Setiap langkah Allah hapus dosa. Jadi kalau kita melangkah, contohnya kita hanya dapat melangkah 50 langkah termasuk kiri kanan. Ada orang dia telah melangkah sebanyak 1000 langkah. Maka sudah pastilah tidak sama orang yang melangkah 1000 langkah dengan orang yang melangkah sebanyak 50 langkah. Tapi kita boleh dapat juga. Tapi langkah kita tu tidaklah sebanyak dengan langkah orang yang memang dia berjalan dengan banyak langkahnya. Wallahu ta'ala alam. Itu dalam bab kelebihan berjalan kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Ustaz. Jelas insya-Allah. Terima kasih. Okey, ada apa-apa yang boleh dikongsikan? Silakan tuan-tuan dan puan, ada apa-apa nak kongsi yang mungkin perlu dikongsikan, boleh. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Din. Saya nak tanya, syurga ni ada beberapa nama ya? Ya, betul. Tapi walaupun dia punya nama macam-macam, tapi dia bermakna satu syurga je, syurga yang sama. Ya, dia syurga yang sama. Cuma bedanya tingkatan di dalam syurga. Tingkatan dalam syurga lah. Maknanya syurga yang paling tinggi sekali adalah syurga Firdaus. Dari sudut namanya dia dipanggil Firdaus. Firdaus. Adakah Firdaus tu sama dengan syurga Naim? Atau berlainan dengan tingkatan dia lah? Okey. Firdaus perkataan Firdaus, kata para ulama hadis tu dia kata para ulama perkataan Firdaus itu dia terpakai pada dua sudut. Sudut yang pertama, perkataan Firdaus dipakai pada setiap syurga. Maknanya semua syurga mempunyai sifat kefirdausan. Semua syurga mempunyai sifat na'im, mempunyai sifat aden. Semua syurga tu dia ada sifat aden, sifat firdaus. Sebab firdaus tu dia merujuk kepada satu tempat yang luas. Kita dah sebut, kita dah ulas tentang makna firdaus tu. Dan kejap saya tunjukkan dia punya ni dulu. Okey, kalau Cik Din dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok semua syurga ni dia ada kefirdausan dia. Tuan-tuan boleh tengok dekat muka surat nombor 22. Kalau tengok dekat nota muka surat nombor 22, saya tunjukkan sekejap. Okey, untuk pertanyaan ni kita akan jumpa dekat ni. Dekat muka surat nombor 22 kan, kita akan jumpa yang kelima ni, sifat syurga ni dia firdaus. Maksudnya semua syurga ni dia ada
mempunyai sifat Firdaus. Kerana Firdaus ini bermakna apa? Menunjukkan kepada luasnya sesuatu. Lembah yang subur. Dia lembah yang subur. Okey, dia merujuk kepada luasnya sesuatu. Jadi semua syurga dia mempunyai sifat kefirdausan. Kena faham kat situ. Okey. Firdaus ini juga dia digunakan pada tingkatan. Tingkatan tu yang kita sebut dalam hadis yang kita bincangkan, hadis yang Nabi kata kalau kamu semua nak berdoa, mintalah syurga Firdaus. Itu merujuk kepada tingkatan syurga yang terbaik. Jadi Firdaus ni dia merujuk kepada dua sudut. Sudut pertama pada ciri-ciri syurga, yang kedua merujuk kepada tingkatan syurga. Itu saja. Wallahu alam setakat yang saya tahu, Cik Din. Ke Cik Din ada maklumat tambahan, boleh kongsikan. Tapi perkataan Firdaus dalam Quran ada 2 kali ya Ustaz? Betul. Betul. Yang lain tu lebih pada 2 kali kan? Maksud dia tu apa? Ya. Kalau Ya. Cik Din tengok dekat dalam Al-Quran, dia berada pada dalam surah Al-Kahfi ayat 107. Kalau dalam suratul Mu'minun tu dia ada pada 11, ayat 11. ya, yang mereka mewarisi syurga Firdaus. Yang lain-lain tu dia ada pelbagai. Jadi kalau nak faham Firdaus tu apa, sudut yang pertama Firdaus itu kena baca pada muka surat nombor 22. Jadi kalau orang sebut syurga Firdaus ni dia merujuk, dia boleh perkataan Firdaus itu merujuk kepada dua lah. Satu pada ciri-ciri syurga, satu lagi pada tingkatan. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, ada pertanyaan lain? Ustaz nak tanya. Ya. Betul ke kalau daripada ahli neraka tu dia nak masuk ke syurga, dia akan ada tanda dekat dahi dia tu sebagai penghuni neraka? Ya. Kalau kita baca dalam hadis, saya nak kena tunjukkan hadis tu ya. Kalau saya baca kat mana ada tak dalam nota syurga tu yang orang terakhir masuk ke dalam nota neraka? Dia ada dekat nota neraka. Sekejap ya. Ya, dalam hadis tu memang Allah Ta'ala beri mereka tanda. Allah Ta'ala berikan mereka tanda. Mereka ini adalah bekas penghuni neraka. Ada dalam hadis. Tapi selama-lamanya ke apa Ustaz? Wallahu Ta'ala a'lam. Tanda tu. Tapi tanda tu memang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejap saya tengokkan. Okey, kejap saya tengokkan notanya muka surat ke berapa. Nota pasal neraka. Sekejap. Bakat neraka. Okey. Nampak tak yang saya tunjukkan nota je? Kekal ke tak kekal lah. Yang tu saya wallahu ta'ala a'lam. Sekejap ya. Allahu ta'ala a'lam. Okey. Tanda dia tu ada. Memang ada dalam hadis Nabi. Cuma adakah dia kekal buat selama-lamanya, itu saya wallahu ta'ala a'lam. Yang tu saya nak kena rujuk balik semula nanti. Okey. Pusyairah ada mendengar mana-mana pengisian, ada penambahan maklumat, boleh juga dipersilakan. Tak ada Ustaz, saya dengar sebab dia ada tanda je, tapi saya fikir kalau ada tanda, malulah nanti kan kalau penghuni neraka kat syurga nanti. Ya, dia begini. Penghuni syurga yang masuk neraka, yang keluar daripada neraka tu, mereka berada daripada tingkatan yang paling bawah. Tetapi walaupun dia tingkatan yang paling bawah, yang kita telah baca pada muka surat nombor
Dan nota kita tu kita ada sebut pada tajuk muka surat nombor 56 kan, tingkatan syurga paling rendah. Dan ahli syurga mereka tidak ada sifat untuk menggelakkan orang ke, merendah-rendahkan orang pun tak ada. Itu sifat ahli syurga. Mereka tidak berkata kotor, mereka tidak menyakiti antara satu sama lain. Adakah tanda itu menyebabkan orang lain rasa macam soalannya macam kita rasa macam kita ada cop banduan lah kan. Dia ni banduan pernah masuk penjara. Dia tak sama. Kalau masyarakat kita memandang hina bekas banduan kan, betul tak? Kadang-kadang, tetapi dekat syurga sudah pasti tidak. Kerana dalam syurga tu tidak ada orang yang melakukan dosa. Kita tak akan dengar ada orang mengatur orang, sakitkan hati orang. Banyak ayat Quran yang kita akan belajar nanti. Banyak ayat-ayat sebut tentang maklumat tu waktu kita belajar nanti dekat kita belajar tentang apa penghormatan, percakapan ahli syurga ni, semua cakap yang baik-baik. Dia tak ada nak sindir ke, tak ada. Tapi adakah tanda itu dia selama-lamanya? Wallahu ta'ala alam. Itu saya tak ada jawapan. Wallahu ta'ala alam. Okey, ada soalan lain saya jawab sekejap sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada petang ini. Bagaimana status doa dari isteri untuk suami atau sebaliknya suami untuk isteri, Ustaz? Status doa apa tu? Doa macam mana status tu? Status doa. Wallahualam, saya mohon maaf ya, saya tak berapa faham soalan ni. Jadi saya tak dapat nak jawab soalan ni. Tapi kita memang digalakkan saya rasa macam ni, doa tu maksudnya gini Ustaz. Bila suami dah meninggal, isteri ni berdoa untuk keampunan ke, untuk menaikkan doa yang baik-baik pada suami tu. Status macam tu. Betul, boleh. Dapatlah dia doa memang applicable kepada semua, bukan pada suami saja. Siapa-siapa pun doa itu digalakkan mendoakan sesiapa sahaja. Boleh. Allah Ta'ala sangat menyukai doa yang dibaca kepada orang yang dapat pengampunan. Itu memang tanggungjawab kita pun kepada orang Islam yang lain. Apatah lagi dia mempunyai darah daging dengan kita, dia adalah orang yang pernah bersama hidup dengan kita, memang lagi dituntut di dalam agama. Sebab doa itu sendiri adalah ibadat. Kita jumpa insya-Allah pada minggu depan. Ya, ada. Kau nak tanya apa, Puan? Bekas penghuni neraka yang masuk ke syurga, semua tingkat syurga kat bawah. Ya, apa tu kalau orang penghuni neraka masuk syurga. Paling rendah, syurga yang paling rendah lah level dia. Ya, syurga yang paling rendah. Kalau kita nak tengok jawapan dia, kalau ada nota tak pasal nota syurga? Ada nota syurga tak? Kalau ada nota syurga, nanti boleh tengok dekat ni. Boleh tengok dekat muka surat ni. Dia ada dekat muka surat yang kita belajar bab 12 tu. Okey, dekat bab 12 tu dia saya tunjukkan dia punya tu. Lepas tu kita tangguhkan pengisian kita pada petang ini. Okey. Kalau tengok dekat sini, dekat muka surat nombor ni, ni. Tengok nota yang saya paparkan ni, tengok muka surat ni, muka surat nombor 56. Pada muka surat nombor 56, kita akan tengok pada tajuk tingkatan syurga yang paling rendah. Jadi tingkatan syurga yang paling rendah akan diduduki oleh orang yang keluar daripada neraka. Orang yang dia telah diazab terlebih dahulu dalam neraka, lepas tu dia masuk syurga, dia akan dapat tingkatan syurga yang terendah.
Kalau orang yang lagi akhir sekali, maksudnya kalau lagi akhir dia keluar daripada neraka, dia masuk syurga, dialah yang paling terendah sekali yang mendapat nikmat syurga. Boleh rujuk salah satu hadis pada muka surat nombor 56 di dalam nota. Tapi nikmat dia pun 10 kali ganda Allah beri kepadanya. Seolah-olah walaupun dia yang paling terendah, dia bagi dapat nikmat seperti dia menjadi raja dalam hadis tersebut. Bukanlah sama-sama. Bukanlah maksudnya kita cukup dengan sifat tak apalah, janji masuk syurga saja. Tak. Bukan maksudnya macam tu. Kita dalam bab syurga, kita kena ada sifat tamak. Tamak untuk kita masuk ke dalam syurga dapat tingkatan yang tertinggi. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah. Kita jumpa lagi pada minggu depan. InsyaAllah. Aku liqali hadha wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama-sama.